Baik, selamat siang kepada semua pelajar. Bertemu sekali lagi kita dalam channel Om Zaimus, satu channel yang keren yang membahaskan persoalan matematik daripada tingkatan 1 hinggalah ke tingkatan 5. Jadi, saya ingin menghimbau sekali lagi kepada semua pelajar dalam masa cuti panjang ni, kalau boleh, banyakkanlah buat ulang kaji pelajaran. Dan homework yang diberi oleh cikgu tu kalau boleh dapat diselesaikan. Alasan homework terlalu banyak, tak cukup masa, saya tak boleh terima. Sebab semuanya bergantung kepada kebijakan anda sebagai seorang pelajar dalam mengurus masa. Baik, kali ini saya ingin meneruskan lagi pembahasan dalam sifat-sifat perentas bagi suatu bulatan. Baik, kali ini kita masuk sifat yang keempat, sifat perentas yang keempat, iaitu sifat perentas yang terakhir. Sifat perentas 1, 2 dan 3 saya dah bahaskan secara tuntas dalam video sebelum tu. Jadi bagi pelajar yang masih lagi belum menonton video tersebut, sila bertindak dengan segera. Jadi kita teruskan, kita lanjutkan dengan sifat perentas yang terakhir, iaitu sifat perentas yang keempat. Baik, apa yang dikatakan sifat perentas keempat? Apa itu sifat perentas yang keempat bagi suatu bulatan? Baik, kita baca sama-sama dalam nota saya di bawah ini. Baik, kita tengok sifat yang keempat. Sifat yang keempat mengatakan sebarang diameter bagi suatu bulatan ialah paksi simetri. Perkataan ini penting ya. Paksi simetri suatu bulatan. Okey, kita tengok gambar. Kalau ayat itu tak jelas, saya terangkan lagi dengan gambar. Okey, kita tengok AB, PQ, XY. Semua ni adalah diameter. Kenapa diameter? Sebab AB melalui pusat bulatan O. PQ melalui pusat bulatan O. XY melalui pusat bulatan O. Jadi AB, PQ, SY ini kita panggil diameter. Diameter juga adalah satu perentas. Tapi diameter adalah perentas yang paling panjang. Jadi segala diameter dalam bulatan ni ialah paksi simetri bagi suatu bulatan. Apa yang dimaksudkan dengan paksi simetri? Paksi simetri, contoh, katakanlah kita ambil diameter AB. Okey? Kita lipatkan diameter tu. Jadi bahagian yang kita lipat tu, dia akan bertindih secara tepat dengan bahagian yang satu lagi. Itu yang dikatakan paksi simetri. Benda yang kita boleh lipat dan bertindih secara tepat. Okey, kita tengok kertas ni. Okey, contoh kertas ni. Katakanlah saya ada satu bulatan berpusat O. Diameternya ialah katakanlah di sini. Sini A, sini B. Yang garis dot ni ialah paksi simetri. Jadi kalau bahagian yang berlorek ni saya lipat ke sebelah, dia akan menjadi seperti gambar di sebelah ni. Okey? Jadi bahagian ni dia akan bertindih dengan bahagian yang satu lagi tu secara tepat, jadilah macam ni. Jadi AB yang diameter ni, ini sini A, sini B. Okey? Bahagian diameter AB ni kita kenal, kita panggil, kita sebut paksi simetri. Jadi kita boleh kata bahawa AB diameter ni, diameter AB ialah paksi simetri bulatan ni. Itu yang dikatakan dengan sifat perentas yang keempat. Iaitu, apa sekali lagi sifat perentas yang keempat? Sifat perentas mengatakan bahawa, sifat perentas keempat mengatakan bahawa sebarang diameter adalah paksi simetri. Kalau bukan diameter, itu bukan paksi simetri. Sebab benda tu kita boleh lipat. Okey, kalau katakanlah masih kurang jelas, kita tengok contoh 1 dan contoh 2. Okey, hari ini cikgu beri 2 contoh sajalah. Okey, kita tengok contoh 1. Baik, antara perentas AB, AC, CE dan FD. Okey, mana perentas? AB, AC, CE dan FD. Yang manakah merupakan paksi simetri bulatan itu? Jadi seperti yang sifat perentas 4 mengatakan, paksi simetri ialah diameter. Jadi kita tengok mana satu diameter. Ini bukan diameter sebab tak melalui pusat bulatan O. Jadi AB bukan diameter. CE
pun bukan diameter. DF juga bukan diameter sebab dia tidak melalui pusat bulatan. Yang diameter ialah A ke C sebab dia melalui pusat bulatan O. Jadi AC kita boleh kata sebagai paksi simetri bulatan ini. Okey. Jadi kalau soalan nak yang manakah antara perentas, ini semua perentas, AB perentas, AC perentas, CE perentas, FB perentas. Jadi yang manakah perentas ni yang merupakan paksi simetri? Jadi jawapan dia mudah sajalah. Pelajar hanya tulis paksi simetri ialah AC. Okey. Jadi jawapannya paksi simetri sama dengan AC. A ke C. Okey, kalau orang tanya kenapa? Sebab AC ialah diameter bulatan ini. Kenapa diameter? Dia melalui pusat bulatan O. Jadi jawapannya ialah AC. Baik, kita tengok contoh 2. Senaraikan paksi simetri bagi bulatan berpusat O di bawah. Okey, kita tengok bulatan ni. Okey, kita tengok bulatan tu. Banyak perentas ni. Okey, AB perentas, CA perentas, CG ni pun perentas. Walaupun dia melalui pusat O, dia pun perentas. DG perentas, EG perentas, BF pun perentas. Jadi kita kena senaraikan yang mana paksi simetri. Jadi kalau kita tengok paksi simetri itu apa? Paksi simetri ialah diameter bulatan. Jadi manakah antara perentas ni yang diameter? AB bukan diameter. DG bukan diameter. EF bukan diameter. Yang diameter ialah, tengok sini, B ke F. Kenapa? Sebab dia melalui O. Jadi BF, dia suruh senaraikan ya. Jadi saya senaraikan BF. Lagi, ada tak? BF dan CG. Kenapa CG? Sebab dia melalui pusat bulatan O. Jadi ada dua paksi simetri, iaitu BF dan CG. BF dan CG. Jadi jawapannya ni je lah. BF dan CG. Okey. Jadi itu saja sifat perentas yang keempat. Senang saja. Okey. Simple dan mudah. Saya rasa pelajar pun boleh ingat. Iaitu sifat perentas yang keempat. Sebarang diameter. AB ke, PQ ke, XY ke. Kalau ada lagi kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. Janji diameter. Diameter tu maksudnya dia melalui pusat bulatan O. Okey, segala diameter ialah paksi simetri. Apa yang dikatakan paksi simetri? Yang ini. Paksi simetri maknanya kalau kita lipat benda tu, kita lipat dia akan bertindih macam ni. Kita lipat pada AB. AB ni diameter sebab dia melalui O. Jadi AB ni kita panggil paksi simetri. Jadi saya harap pelajar faham. Saya rasa mudah saja sifat yang keempat ni. Jadi saya telah habiskan sifat pertama, kedua, ketiga dan keempat bagi perentas suatu bulatan. Jadi saya mengharapkan agar pelajar semua tengok baliklah video saya sifat perentas pertama, kedua, ketiga dan keempat. Termasuk hari ini sifat perentas yang keempat. Tengok balik, kaji balik, study balik, okey, renungkan balik dan kalau boleh buatlah latihan yang saya dah post dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Jadi itu saja dan sekali lagi saya ingin menghimbau kepada pelajar semua, kalau boleh saya ingatkan lagi lah, masa cuti yang panjang yang terluang ni, panjang kita cuti. Jadi buatlah ulang kaji, tak kira apa subjek, bukan matematik saja. Dan segala homework yang dipostkan oleh cikgu tu kalau boleh tolong buat. Okey, seperti sekali lagi saya menegaskan, alasan tak ada masa tu kita tak boleh terima. Sebab dia bergantung kepada kebijakan anda dalam menguruskan masa. Okey, pelajar yang berwawasan, pelajar yang ingin maju, okey, tak boleh menggunakan alasan-alasan seperti itu. Belajarlah di rumah. Baik, sekali lagi sekian, terima kasih.